Dia makin baiki, makin banyak pecah, makin banyak pecah. Jadi tak selesai masalah. Saya dimaklumkan bahawa Lily Jasmine ini adalah rumah serata kos sederhana rendah yang pada masa jual beli itu harganya RM80,000. Okey. Dan kawasan ini ada 14 blok dengan 5 tingkat, ada 480 unit, ada 2,000 orang penduduk di sini sebenarnya. Dan saya bagi tahu sikit naratif dia ya. Lily Jasmine ini pernah disaman oleh FM atas sebab-sebab yang saya tak sebut sini, tapi pernah disaman dan MC terpaksa membayar RM180,000 ya. Kemudian yang tak bayar ada 65% tadi ya. Dengan jumlah yang besar ya. Maksudnya sinking fund semua agak bermasalah di situ dan tunggakan bil sehingga Januari ini RM1 juta ya. Jadi bulan 3 ni SAJ naikkan tarif air. Maknanya dia tak mampu lagi dengan bayaran ini. Mungkin akan datang ni jadi 1.2, 1.3 meningkat setiap masa. Mana bil pun ada masalah tu. Okey, tak apalah, yang bil tu kita boleh bincang. Itu tanggungjawab mereka. Tapi yang paling bermasalah sekarang adalah kawasan itu, paip air di bawah tu dah pecah dah. Kos lebih kurang 2 juta. Sebelah tu ada buat pembangunan sungai ya. Jadi maknanya kawasan memang terdedah untuk pecah. Bukan tidak ada urusan untuk membaiki, dah. Dia makin baiki, makin banyak pecah, makin banyak pecah. Jadi tak selesai masalah. Jadi sekarang kos tu 2 juta, dia punya kos SAJ 1 juta. Maknanya dari segi penduduk ni memang saya kira tak mampulah untuk melaksanakan ni, untuk menyelesaikan masalah ni. Maknanya 2,000 penduduk ini yang tinggal di Bandaraya Johor Bahru ni akan tidak ada penyelesaian kalau kerajaan tak bantu perkara ni. Jadi saya mohon barangkali perancangan daripada KPKT untuk membantu penduduk di sini atas rasa ihsan kerajaan Madani ni. Dan yang keduanya adalah sudah tiba masanya ya, pihak KPKT membuat amendment kepada Akta Serata Title ini untuk diberikan kepada PBT ini mengutip duit penyelenggaraan dan juga sinking fund ini seperti mana juga bil cukai pintu ya. Sebab PBT adalah pihak yang berpengalaman, kemudian ada enforcement team, ada kekuatan teknikal yang boleh melaksanakan urusan ini. Apa yang berlaku di MC ni sesama mereka tak respect each other. So ini masalah dia. Kuasa enforcement pun dia tak ada. Ada memang ada dalam akta tu kuasa enforcement, tetapi dia nak melaksanakan itu tidak ada kemampuan. Terima kasih Muhammad. Ada kurang lebih 3 sebenarnya soalan yang telah dikemukakan. Pertamanya Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang saya sebutkan dalam jawapan asal saya, ialah urusan ini sebenarnya adalah di bawah tanggungjawab pemilik dan penghuni dan pemilik petak. Akibat kerana mereka gagal untuk membayar sinking fund dan juga penyelenggaraan, maka perkara ini berlarutan. Saya ingin menjelaskan kepada Yang Berhormat bahawa Lily Jasmine bukanlah rumah kos rendah berdasarkan yang diberikan kepada harganya ketika mana perjanjian jual beli adalah RM120,000. Yang rumah yang kita tanggung dibantu oleh kerajaan ini adalah RM80,000 dan ke bawah. Tetapi Lily Jasmine adalah terkeluar daripada syarat itu. Dan yang keduanya adalah seandainya kita mula membantu rumah yang di luar daripada kelayakan TPPM ini, bagaimana mungkin yang sepatutnya layak nanti akan tidak dapat dibantu. Sedangkan peruntukan yang kita diberikan adalah sejumlah 5.4 juta untuk tahun 2024. Permohonan saja Tuan Yang di-Pertua untuk tahun 2024 ini merekodkan sebanyak 581 permohonan yang telah diterima dengan anggaran kos sejumlah 422.8 juta. Which is daripada peruntukan yang ada dalam tahun 2024 yang kita diberikan oleh kerajaan hanya mampu menanggung kurang lebih 12% daripada permohonan yang berdasarkan kepada perumahan kos rendah dan sederhana rendah yang layak untuk menerima bantuan ini. Dan seterusnya kalau kita memulakan kepada perumahan swasta yang sebegini untuk kita bantu seperti mana Yang Berhormat sebutkan, maka perkara ini akan membebankan kerajaan dan akan jadi presiden case kepada perumahan-perumahan yang lain. Dan ini akan lebih membebankan kerajaan kita, Kerajaan Malaysia Madani. Pada masa kita mahu membantu rakyat di bawah,
kita juga mesti meletakkan keutamaan-keutamaan dan prioriti. Keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, berkaitan dengan pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat tadi, tentang pindaan itu. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Akta Hak Milik Strata 1985 atau Akta 318 adalah berkaitan dengan pemilikan tanah dan ianya terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, dan kustodian kepada Akta Hak Milik Strata adalah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dia bukan bawah KPKT. Manakala Akta Pengurusan Strata 2013 ataupun Akta 757 yang telah berkuat kuasa bermula 1 Jun 2015 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini adalah merupakan satu akta yang sebenarnya mengawal selia badan pengurusan yang menguruskan bangunan dan harta bersama serta berfungsi untuk memberikan panduan bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit pada waktu sekarang dan sebelum-sebelumnya. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian berpandangan peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan pengurusan strata adalah jelas dan mencakupi semua aspek yang melibatkan peranan dan tanggungjawab pembeli dan juga pemilik dan badan pengurusan itu sendiri di sebuah skim strata. Dan sebagaimana ahli yang berhormat maklum, cukai pintu yang dikutip oleh pihak berkuasa tempatan adalah di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 ataupun Akta 171, manakala pengurusan perumahan berstrata di bawah seliaan Pesuruhjaya Bangunan di Pejabat PBT adalah tertakluk di bawah Akta 757 tadi. Sehubungan dengan itu, cadangan supaya pihak PBT membuat kutipan caj penyelenggaraan dan kumpulan wang penjelas seperti mana pelaksanaan cukai pintu perlu dikaji dengan mendalam kerana ia melibatkan tujuan dan fiduciary duty yang berasingan serta akta yang berbeza. Di perkara itu yang dicadangkan oleh Yang Berhormat itu boleh kita lihat secara lebih mendalam sebab tugas dan fungsi serta aktanya adalah beberapa perkara yang berbeza. Tuan Yang Di-Pertua, adapun yang ditanyakan oleh Yang Berhormat, apa yang kita boleh buat dengan MC JMB yang mungkin kurang dapat memainkan peranan dengan berkesan. Dalam hal ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sentiasa menekankan komitmen pembeli dan pemilik petak serta aspek pengukuhan badan pengurusan bersama dan juga perbadanan pengurusan. Antara usaha KPKT dalam membantu mereka adalah melalui beberapa langkah jangka pendek dan juga langkah jangka panjang. Langkah jangka pendek adalah pertama, melaksanakan program kesedaran dan pendidikan seperti mana memberikan taklimat berkenaan kepentingan JMB dalam menguruskan dan menyelenggarakan bangunan berstrata. Yang ini saya kira Tuan Yang Di-Pertua, ahli yang berhormat boleh membantu kita, membantu kerajaan untuk terus memberi advokasi kepada semua pemilik dan penghuni. Yang keduanya adalah mengenal pasti punca ketidakaktifan JMB atau kegagalan dalam menumbuhkan JMB ataupun kegagalan menjalankan fungsi JMB dan juga MC. Ini termasuklah kekurangan kesedaran, perbezaan pendapat antara pembeli dan pemilik dan keengganan untuk mereka mengambil tanggungjawab seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, yang di bawah sana sudah mula bergaduh. Ya. Dan yang ketiga adalah memperkasakan peranan Pesuruhjaya Bangunan. Ini ada beberapa langkah juga, menyediakan program latihan yang berterusan kepada COB. Kedua, membangunkan garis panduan yang jelas dan komprehensif untuk dijadikan rujukan oleh Pesuruhjaya Bangunan, COB, JMB dan juga MC. Yang ketiga, mengadakan mesyuarat pemantauan berkala mengikut PBT berkaitan status bilangan pangsapuri yang mempunyai masalah pengurusan serta mengarahkan pihak COB untuk mencari alternatif. Yang ini pun kita telah pun jalankan. Dan yang keempat, membantu COB dengan memberikan khidmat nasihat teknikal dan mencari jalan penyelesaian di setiap PBT. Langkah jangka panjangnya pula Tuan Yang Di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat adalah membangunkan sistem pengurusan bangunan berstrata yang bersepadu, mengambil kira keperluan untuk menyediakan data yang tepat, terkini dan komprehensif serta pengautomasian proses kerja berkaitan Akta Pengurusan Strata Akta 757 yang pada masa ini dilaksanakan secara manual oleh JMB dan juga MC dan juga COB. Tuan Yang Di-Pertua, melalui langkah-langkah ini kami berharap, pihak kementerian berharap akan dapat membantu pihak pengurusan perumahan berstrata menguruskan kediaman dan harta bersama dengan lebih cekap, efisien dan selamat. Adapun yang lain-lain seperti mana yang kami telah cadangkan tadi, bolehlah mungkin diambil perhatian oleh Yang Berhormat dan dari semasa ke semasa perbincangan ini boleh juga berlangsung di luar daripada kamar khas ini. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih.